Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Najib Aruf dan di Khazanah Megatrend Forum 2024 kita melihat kepada apakah trend yang disusun yang mungkin menjadi cabaran untuk kebanyakan negara dan juga bagaimana kita menghadapinya. Dan sudah pasti bukan saja untuk KMF 2024 ini menjadi tumpuan dalam isu teknologi sebagai contoh, tapi juga di mana-mana megatrend yang kita jangkakan juga melihat kepada sudut teknologi yang bergerak ke hadapan. Kalau kita melihat era teknologi yang berubah pertama sekali begitu pantas, kedua negara mana yang berdominasi teknologi tersebut dan bagaimana negara seperti Malaysia yang boleh disifatkan negara yang kecil tapi mempunyai impian yang agak besar untuk turut serta dalam percaturan ini, dalam perlumbaan ini. Dan paling penting bagaimana untuk kita melihat bakat tempatan ini ke peringkat antarabangsa untuk kita sama-sama bersaing dengan peserta-peserta industri yang orang kata yang sudah pun well established di peringkat antarabangsa, dan bagaimana ini akan mencerminkan kejayaan kita juga di peringkat dunia pada akhirnya. Saya berbesar hati kepada episod pada kali ini. Saya nak bersama dengan orang yang banyak pengalaman lah dalam sektor teknologi ini. Saya bersama dengan pengasas Filias yang Berhad, Muhammad Razlan Damir Hamdan. Razlan, terima kasih kerana bersama dengan kami pada waktu ini. Pertama sekali, saya membaca ini soal teknologi yang dicipta Razlan bersama dengan rakan-rakan yang lain. Kalau saya salah boleh betulkan juga, ini stesen pengecasan tanpa wayar untuk kegunaan di angkasa. Kalau Englishnya adalah Wireless Power Technology for Space Applications. Kalau untuk orang biasa macam saya ni dengar macam, uish, macam canggihnya. Mungkin boleh terangkan teknologi ini sebelum kita masuk ke apa dia cabaran dari sudut teknologi, bukan saja dari segi apa yang Razlan dan rakan-rakan bina, tapi juga Malaysia, peserta Malaysia untuk kemerdekaan antarabangsa. Mungkin boleh ceritakan terlebih dahulu. Pertama sekali, ribuan terima kasih kerana sudi menjemput kami sebagai Afilia dan juga saya sebagai wakil daripada Afilia. Jadi pertama sekali dari segi bagaimanakah teknologi ini bergerak adalah kita bina wireless power technology untuk space application. Caranya adalah ibarat seperti wireless charging untuk telefon, tetapi beza adalah kita bina wireless charging yang jarak jauh. So kita bercakap berkenaan dengan jarak 1 km sampailah 10 km. That is the range that we are talking about. Dan dari segi cabaran pula, semestinya kita sebagai syarikat Malaysia, kita sebagai orang Malaysia, lebih-lebih lagi dalam industri angkasa. Siapalah kita kan. Jadi dari segi sudut pandang teknologi pula ada cabaran dari segi kita tidak seperti rakan-rakan lain di negara lain di mana mereka ada sumber-sumber yang lebih banyak untuk membina teknologi. Untuk kita pula, kita ada sumber yang agak terhad, agak limited. Jadi itu salah satu cabaran yang kita telah pun hadapi untuk mengketengahkan teknologi kita lebih maju sampai mendapat pengiktirafan antarabangsa. Okey. Pertama sekali, kalau kita nak cipta teknologi yang menyelesaikan suatu permasalahan, kita kena faham masalah terlebih dahulu. Okey, memahami masalah ini adalah suatu perkara yang ada kalanya sukar, ada kalanya mudah. Bagi Afilia sekali dan juga Razlan bersama rakan-rakan yang lain, bagaimana untuk memahami setiap teknologi yang ada itu mungkin hadir dengan cabaran tertentu yang ada peluang untuk kita tambah baik dari segi teknologi. Dari segi pihak Razlan pada ketika itu, bagaimana untuk melihat cabaran ini wujud pada peringkat awal sebelum mencari penyelesaian menggunakan teknologi yang lain? Okey. Pertama sekali, kita punya latar belakang sebenarnya, saya sendiri sebagai anak UiTM di hatiku, dan saya telah menceburi dalam pengkajian wireless power technology, tetapi bukan untuk aplikasi angkasa. Jadi di situ telah memang sangat berminat dalam dunia startup ataupun syarikat pemula, tetapi pada masa itu tak ada berfikir berkenaan dengan industri angkasa. Jadi kita bermula dengan perjalanan membina teknologi wireless power untuk handphone, telefon pintar dan juga sebagainya. Tetapi dalam masa yang sama, kita telah menghadapi cabaran-cabaran perniagaan dari segi tak ada masalah yang boleh diselesaikan. Ada kelemahan dari segi aspek keselamatan. Di situlah dalam masa yang sama terinspirasi apabila syarikat SpaceX pertama sekali mendarat roketnya, itu semestinya telah menginspirasikanlah, termasuklah saya sebagai orang Malaysia. Di situlah bermula tengok, marilah kita tengok industri angkasa, dan daripada situlah sepanjang perjalanan berinteraksi dengan orang-orang industri angkasa, kami telah mendapati bahawa
masalah yang kita dapat selesaikan paling susah adalah di industri di market bulan sebenarnya. Jadi di bulan sebenarnya untuk menceritakan konteks di bulan sekarang ni apa yang berlaku, sekarang tamadun manusia telah kembali ke bulan. Tetapi kali ini kita hendak berduduk di bulan untuk menetap. Itu bezanya berbanding dengan perlumbaan masa zaman dahulu. Tetap Mars apa semua kan, sekarang ni bulan. Exactly, betul, tepat sekali. Tapi cabarannya adalah untuk menetap di bulan, untuk membina tamadun di bulan ni, kita perlukan air. Sebab dengan air ada oksigen, hidrogen, untuk buat macam-macam dan juga untuk kelangsungan hidup di bulan. Tapi masalahnya, air ini hanya ada di kawasan kawah di mana tak ada cahaya matahari. Apabila tak ada cahaya matahari, tiadalah tenaga solar, elektrik. Dan di situlah Afilia membina solusi di mana kita membina pencawat elektrik, tetapi instead of membina kabel panjang, tapi kita buat secara wireless daripada kawasan siang pergi ke kawasan kawah yang gelap, providing accessible electricity untuk membina tamadun. Dan di situlah saya sangat, secara jujurnya, saya sebagai rakyat Malaysia, saya pun orang biasa saja, dapat berkecimpung dalam ini. Saya rasa sangat terharu dari segi peranan Malaysia, sebuah negara yang agak kita cintai, untuk memainkan peranan di muka bulan. Okey, kalau kita lihat apa yang Razlan ceritakan ni, macam untuk orang kebanyakan mendengar ni sangat majulah ke hadapan, tapi untuk teknologi seperti ini memang fokusnya dalam projek ini adalah di angkasa sebagai contoh. Tapi adakah penyelesaian yang sama, konsep yang sama boleh kita praktikkan di peringkat bumi ini, di dunia yang kita duduki pada ketika ini, untuk mungkin cabaran-cabaran sosial yang lain, trend-trend yang lain yang kita kenali yang boleh diselesaikan dengan teknologi seperti ini? Tepat sekali. Di sinilah di mana industri angkasa sedang menuju titik perubahan dari segi impak angkasa terhadap bumi. Untuk Afilia, kami ada impak bumi pendek, jangka masa pendek dan juga jangka masa panjang. Jangka masa pendek adalah dengan technical breakthrough kita membina teknologi tenaga tanpa wayang untuk bulan, kita berjaya membina beberapa produk lain untuk aplikasi di bumi. Dan sekarang ini kami sebenarnya sedang closing a deal untuk industri pertahanan sebenarnya. Ya, untuk industri pertahanan. Jadi di situlah permulaan, dan juga seterusnya kita juga membina sebuah produk untuk industri automotif juga. Dan itulah dinamakan technical know-how yang kita telah berjaya membina untuk buat aplikasi bulan. Ini adalah jangka masa pendek. Apakah implikasi kepada bumi? Dan jangka masa panjang pula adalah tujuan pergi ke bulan untuk bagi kami sebenarnya adalah bukan sekadar melancong saja atau membuat scientific research saja, tetapi di sinilah titik yang sangat menakjubkan. Di bulan ada bahan kita panggil helium-3. Okay. Helium-3, which is di bumi, adalah memang tak banyak bahan helium-3, tetapi di bulan helium-3 ni banyak. So we are talking about 1.1 million tons worth of helium-3, dan inilah sangat penting untuk energy sustainability di bumi melalui pembinaan teknologi nuclear fusion dan menyelesaikan masalah tenaga sustainability di bumi. Ya. Saya buka diskusi kita tadi dengan melihat kepada bagaimana peserta ataupun bakat dan kepakaran Malaysia boleh menyertai perubahan teknologi begitu pantas di peringkat dunia. Kerana inilah soalan saya nak tanyakan ni, sebab dalam perlumbaan teknologi ini, khususnya soal angkasa, teknologi angkasa dan sebagainya, kita tahu dah negara mana yang biasanya champion. Betul. Amerika Syarikat, Rusia, negara yang lazim kita dengar, China, India juga. Bagaimana kita melihat bahawa kita juga boleh menyertai pecutan ini dalam konteks teknologi yang dibangunkan? Kerana apa? Satu, membina teknologi tersebut adalah satu perkara. Kedua, mendapat kepercayaan mereka adalah perkara yang bukan mudah. Betul. Kerana mungkin mereka merasakan bahawa teknologi yang mereka bina adalah 20 tahun ke hadapan berbanding dengan apa yang kita fahami pada ketika ini. Nak meyakinkan mereka itu, adakah ada cabaran?
Melalui pengalaman kami selepas menang Startup World Cup pada hujung tahun lepas, di mana kami alhamdulillah berjaya pergi ke San Francisco dan juga kami pergi ke Los Angeles. Jadi perspektif yang kami ingin bawakan melalui interview ini adalah sekarang kita duduk di zaman di mana the great minds, the hidden gems boleh datang daripada mana-mana aspek latar belakang orang ramai. Dan dalam konteks Afilia pula adalah penting, adalah sangat kritikal untuk membina teknologi untuk masa akan datang. Of course, kita membina teknologi untuk jangka masa panjang tapi bukannya 100 tahun, 200 tahun, tapi dalam masa 10 tahun punya. Jadi apabila kita memposisikan sebagai sebuah syarikat pemula, membina teknologi ke arah masa depan dan kita membina apakah spesifik teknologi yang sangat bagus, by any means, yang sangat bagus. Di sinilah kenapa kita sebagai Afilia apabila kita berbincang dengan syarikat-syarikat di Amerika Syarikat dan juga di Eropah, di sinilah jadi titik permulaan untuk mendapat kepercayaan. Dan juga dalam masa yang sama, selain daripada aspek teknologi, ada juga dari segi aspek sosial, aspek nilai murni kita. Sebab sekarang, terutama dalam industri angkasa, ada usaha yang sangat berjiwa besar daripada semua rakyat di muka bumi ini bahawa angkasa ini milik semua orang, bukan milik pihak tertentu saja. Maka dari segi nilai murni kita sentiasa mahu mengadakan global cooperation, and dalam masa sama faktanya adalah apabila kita sebagai syarikat daripada Malaysia ini sebenarnya membina lagi naratif yang sangat menarik untuk industri angkasa, di mana angkasa bukan sahaja milik negara tertentu saja tetapi angkasa milik seluruh rakyat di bumi. Saya nak bercerita dalam pembangunan teknologi ini ataupun apa R&D lah pada peringkat awalnya kajian dan pembangunan ini, beberapa cabaran yang secara amnya dihadapi. Pertama adalah aspek kewangan, pembiayaan tersebut. Kedua mungkin aspek perundangan, sama ada ini boleh diterima oleh pembuat dasar di mana-mana negara sekalipun. Kedua-dua aspek ini, kita mulakan dulu dengan aspek kewangan terlebih dahulu. Betul. Untuk membiayai projek-projek seperti ini. Kalau boleh diceritakan, sebab trend kita dah ada, masalah kita tahu, penyelesaian pun kita tahu, tapi dua cabaran inilah antara kedua yang besar. Kalau boleh dikongsikan. Alhamdulillah. So, berkenaan dengan dari segi sumber kewangan yang terhad, sebenarnya walaupun ia adalah sesuatu perkara yang mungkin dipandang sebagai negatif sebagai sebuah syarikat pemula, tetapi ini adalah sudah menjadi satu kelebihan kepada kita sebagai sebuah syarikat pemula dengan kompetitor yang lain. Sebab kita perlu membina teknologi yang world class, tapi dalam masa yang sama dengan kewangan yang terhad. Jadi cara kami adalah ada satu prinsipal kita panggil first principle dan juga system thinking, cara berfikir bagaimana dengan kewangan yang agak terhad boleh membina teknologi di mana teknikal objektif dapat mencapai apa yang pelanggan kita nak. Secara spesifiknya, teknologi kita ada dua bahagian. Satu adalah antena, lagi satu kita dalam semiconductor. Kita pun ada bina semiconductor sendiri. Jadi untuk bercerita sebagai study case, kita membina antena ni, mula-mula kos kami adalah $30,000. Tetapi dengan kebijaksanaan saya punya tim, kita berjaya mengurangkan daripada $30,000 sehingga $6,000. Wow, banyak. Ya, so itu memang banyak. Kami pun bersyukur sangat. So, yang tu adalah berkenaan dari segi kewangan. Tetapi cara kami lihat sebagai sebuah syarikat adalah kami melihat ini sebagai cabaran kerana sedikit sebanyak apabila kami bandingkan diri kami dan juga pemain lain yang baru di negara lain, ini satu posisi yang baik kerana pemain syarikat di Malaysia mampu mencipta teknologi dengan kewangan yang agak terhad, tetapi berjaya dapat. So itu sebenarnya sangat bagus. Okey. Tadi Razlan sebutkan bahawa sekarang ini fokus untuk teknologi ini antaranya adalah dari sudut ketenteraan tadi kan sebutkan.
Okey, bila kita menyentuh soal ketenteraan ni, dia ada dua aspek kita lihat. Satu adalah of course lah untuk kegunaan dalam ketenteraan tu. Bila ketenteraan menggunakan suatu teknologi, ada kalanya dia dilihat sebagai kalau dia salah guna, ini double edged sword lah ni. Kalau dia salah guna ni boleh menjadi ancaman mungkin. Yang ini membawa soalan saya kedua tu. Sudut perundangan untuk meyakinkan pembuat-pembuat dasar. Bukan sahaja di Malaysia, mungkin juga di luar negara kalau teknologi ini dibawa ke sana dan sebagainya. Untuk meyakinkan mereka bahawa teknologi ini bukan satu ancaman, ini perubahan yang perlu kita embrace, yang perlu kita dakap dalam perubahan ini dan juga kita perlu gunakan. Ada tak momen itu? Semestinya. Ya. Sebaliknya, momen itu sebenarnya berada di permulaan kami punya perjalanan. Pada tahun 2022, di dunia ni ada dua pemain saja. Satu Afilia, lagi satu Space Power berada di UK. Dalam konteks membina teknologi tenaga tanpa wayar untuk di angkasa, dari aspek kebimbangan untuk digunakan sebagai dual use, untuk aspek pertahanan juga, secara akarnya adalah kita menggunakan radio frekuensi, manakala pemain lain menggunakan laser, menggunakan cahaya. Dan kebimbangannya adalah dari segi aspek menggunakan cahaya, menggunakan laser, dia sebenarnya boleh dijadikan sebagai senjata. Jadi dalam konteks geopolitik, terutamanya di bulan, sudah semestinya kita tidak mahu membina senjata di bulan. Di sinilah salah satu sebab utama kenapa Afilia dipilih untuk partnership, kerjasama dan juga pelanggan-pelanggan di luar negara, kerana kita menggunakan teknologi yang lebih selamat daripada menggunakan laser. Ya. Saya melihat juga itu adalah tentang Afilia dan juga teknologi yang dibangunkan. Tetapi juga sudah pasti point of view Razlan dan rakan-rakan yang lain juga selaku terlibat dalam teknologi ini untuk bergerak ke hadapan. Penyertaan Malaysia dalam race untuk teknologi angkasa ini. Apa trend yang bergerak ke hadapan? Apa yang boleh kita siap sedia untuk kita rebut peluang tersebut? Trend itu. Saya sangat suka soalan itu. Sebab ini adalah satu masa yang cantik untuk Malaysia menyertai dalam Space Race 2.0 lah kiranya. So, ada dua trend. Trend satu adalah pembinaan satelit-satelit untuk kedaulatan negara. Itu jangka masa pendek. Jangka masa panjang pula, jangka masa pendek, jangka masa panjang. Jangka masa panjang ada dua bahagian. Pertama sekali adalah tapak pelancaran roket di Malaysia. Yang itu yang paling utama. Sebab apabila kita merenung sejarah-sejarah tanah Melayu, Peninsula Malaysia daripada dulu, Malaysia ni sebuah negara yang sangat dirahmati dari segi kedudukan geografi kita. Dalam konteks industri angkasa pula, disebabkan Malaysia ni berada di garisan khatulistiwa, disebabkan ini menjadikan Malaysia sebagai tapak paling sesuai untuk melancarkan roket. Sebab kita boleh mengurangkan minyak yang diperlukan untuk ke angkasa. Dan daripada aspek inilah ada dua bahagian. Satu, kita sangat mampu untuk menggunakan sektor pelancaran roket di Malaysia sebagai sebuah anchor untuk seluruh industri angkasa di Malaysia. Secara spesifiknya, dalam masa sama dengan pembangunan industri semikonduktor di Malaysia, kita mampu membina spacecraft, barang-barang angkasa daripada mula sehinggalah pergi ke tapak pelancaran roket dan ke angkasa. Dan secara naratif marketing pula, saya hendak mengetengahkan bahawa saya ingin melihat Malaysia sebagai, kalau dalam bahasa Inggerisnya adalah Malaysia as a gateway to the stars. Dan saya rasa itu sangat, orang kata, sebablah juga apabila kami bekerja berfikiran Malaysia ada potensi, terutamanya dalam konteks the rise of middle power sekarang ini dari segi geopolitik. Di sinilah satu titik perubahan yang sangat yang sangat menakjubkan untuk Malaysia. Okey. Saya suka apabila Razlan menyentuh tentang kebangkitan kuasa tengah ni, rise of middle power ini. Dalam banyak aspek, middle power ni sangat penting. Keputusan mereka akan menentukan hala tuju kita masa hadapan. Dalam konteks yang kita bincangkan ini, bagaimana untuk Malaysia kekal konsisten dalam laluan itu? Kerana apa? Ada banyak
bunyi bising, noise ni, keliling ni yang akan berlaku dalam konteks geopolitik juga dan juga persaingan tersebut dalam teknologi angkasa. Untuk kekal di landasannya betul, satu cabaran yang sukar kerana ini menuntut kemahuan iltizam politik yang tinggi dan juga mungkin pelaburan yang tinggi juga dan kemahuan industri swasta memahami kepentingan benda ini bergerak ke hadapan. Di mana kita ketika ini untuk mencapai apa yang Razlan senaraikan tadi itu? Daripada pihak Afilia, dari segi potential gap untuk mengetengahkan Malaysia sebagai sebuah middle power dalam konteks geopolitik, terutama industri angkasa, saya sangat percaya bahawa selagi Malaysia masih dalam non-aligned movement, I would say we are in a good position. Itu satu. Kedua yang adalah sangat penting secara spesifik dalam industri angkasa, apabila kita hendak berdagang secara bilateral, adalah pentingnya pemain-pemain yang adalah syarikat swasta. Kerana sekarang dalam konteks industri angkasa, terutamanya bermula daripada di Amerika Syarikat, yang membangunkan, yang mengetengahkan industri angkasa adalah daripada pihak swasta seperti SpaceX, Blue Origin dan sebagainya. Dan itu sebenarnya sangat membantu kerana dynamics bilateral ataupun multilateral dalam konteks sebagai middle power lebih mudah apabila yang mengetengahkan kemajuan adalah syarikat swasta. Jadi itu sebenarnya dynamics itu banyak berubah sebenarnya apabila yang mengetengahkan adakah syarikat swasta ataupun state government. Okey. Akhir sekali mungkin kalau boleh saya tanyakan juga visi Razlan sendiri melihat kepada industri aeroangkasa Malaysia khususnya 10 tahun mendatang, 20 tahun mendatang. Di mana kedudukan kita yang dibayangkan oleh Razlan sebenarnya? Ada dua aspek. Satu, Malaysia sebagai sebuah negara dan juga Afilia sebuah syarikat Malaysia. Ya. Sebagai sebuah negara, saya amat percaya dengan anak-anak muda rakyat Malaysia yang sangat inspirasi. Kita boleh jadi dalam bahasa Inggerisnya Malaysia as a gateway to the stars. Dan saya rasa itu sangat menakjubkan dan sejuk hati dengar. Jadi itu adalah perkara pokok besar secara negara dan juga untuk Afilia pula, saya sangat percaya bahawa Afilia boleh menjadi sebuah syarikat untuk membangunkan tenaga dan juga dia macam fasa baru transitioning daripada beranak industri oil and gas di bumi dan juga industri tenaga bukan sahaja di bumi tapi di alam semesta. Jadi bahasa rakyat Malaysia adalah untuk Afilia untuk menjadi tenaga nasional berhad untuk our solar system, untuk tenaga suria kita, membekalkan tenaga elektrik untuk aktiviti lombongan helium-3 di bulan dan juga asteroid untuk kegunaan di bumi. Di situlah Afilia. Razlan, terima kasih kerana bersama kami kerana Razlan membuka pintu untuk kita mendalami dan juga melihat satu perspektif yang saya kira sangat menarik. Kerana apabila acap kali kita bercakap soal teknologi ini, kita tertumpu kepada negara maju, negara yang memang sudah ada teknologinya. Tetapi di Malaysia ini kita ada kebakarannya. Razlan bisa merakan di Afilia sendiri dan saya percaya ramai juga di luar sana yang juga striving dan juga sedang berusaha untuk ke hadapan dalam menempatkan bukan diri kita sahaja siapa yang terlibat tapi juga negara kita Malaysia sebagai antara pemain peserta yang sangat penting dalam industri teknologi, tidak kira teknologi angkasa dan juga pelbagai teknologi yang lain. Terima kasih Razlan bersama kami. Itu sahaja episod pada kali ini. Saya faham tak cukup masa untuk bincang perkara ini. InsyaAllah kita akan cuba cari masa yang lain untuk berbincang dengan Razlan dalam mungkin program juga episod-episod yang akan datang. Sekian sahaja, saya Najib Arif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.